Hai semua, jadi hari ini kita sambung bab 8, masih lagi bab 8, unsur dan bahan. Hari ini kita akan melihat subtopik yang terakhir, 8.3, yaitu isotop. Jadi dalam video kali ini, cikgu akan menerangkan kepada kamu apa yang dimaksudkan sebagai isotop. Okay, kemudian cikgu akan tunjukkan kaedah bagaimana kita menentukan bilangan proton, bilangan neutron dan juga nombor nukleon dalam isotop. Dan yang ketiga, kita akan melihat beberapa kegunaan isotop dalam pelbagai bidang. Jadi pertama sekali kita lihat apakah yang dimaksudkan dengan isotop. Okay, so isotop ini dia merujuk kepada atom-atom dalam unsur yang sama yang mempunyai bilangan proton yang sama tetapi bilangan neutron yang berlainan. So, dalam erti kata lain, isotop ini dia macam itu variety kepelbagaian atom. Tapi dia daripada unsur yang sama. That's why bilangan protonnya sama. Okay, kerana unsur ini, perbezaan dia dengan unsur yang lain adalah pada nombor protonnya itu. So, nombor proton itu akan sentiasa sama. Yang berbeza cuma bilangan neutron sahaja. Masih ingat apa itu bilangan neutron? Okay, bilangan neutron ini, dia merupakan zarah subatom yang neutral, tidak bercas. Terdapat dalam nukleus sesuatu atom. Okay, jadi proton dan neutron terletak di dalam nukleus. Jadi kita lihat contoh. Jadi pertama sekali kita lihat isotop untuk hidrogen. Hidrogen dia mempunyai nombor proton 1. Maksudnya di dalam atom dalam nukleus bagi atom hidrogen terdapat 1 proton. Jadi hidrogen dia boleh wujud dalam keadaan begini. Yang ini kita panggil sebagai hidrogen 1. Jadi 1 ini mewakili jumlah proton dan neutron yang terdapat di dalam atom tersebut. Okay, so dalam kes isotop hidrogen 1, ini bermaksud atom ini dia cuma mempunyai 1 proton sahaja. Tiada sebarang neutron. Okay, so cuma 1. Alright. So, yang ini elektron dia akan mengorbit nukleus tersebut. Tapi kita tidak lihat elektron lah, kita tumpukan kepada proton. Okay. Dan selain daripada itu, hidrogen juga boleh wujud sebagai isotop ini. Nampak beza dia? Sekarang hidrogen 2. Di mana isotop ini, dia masih lagi mempunyai 1 nombor proton. Okay, 1 bilangan protonnya. Dan sekarang sudah ada 1 neutron di sini. Jadi sekarang kita ada 1 tambah 1. Itu sebab kita tulis sebagai 2. Oke. Dan isotop yang seterusnya untuk hidrogen adalah ini. Hidrogen 3. So hidrogen 3 ini dia memiliki 1 proton dan ada 2 neutron. Jadi sekarang 1 tambah 2 kita ada 3. Okay, so 3 ini mewakili jumlah proton dan neutron yang terletak di dalam nukleus ataupun kita panggil sebagai nombor nukleon. Jadi kalau kamu perhatikan, isotop bagi hidrogen ini yang kita panggil sebagai isotop, dia masih lagi unsur sama. Semua ini merupakan hidrogen. Dan ketiga-tiga isotop ini memiliki 1 proton. Semua kan sama? Tapi kalau kita lihat neutron dia yang berbeza. Yang ini tiada neutron, yang ini ada 1 neutron, yang ini ada 2 neutron. So, itu yang kita panggil sebagai isotop. Okay, atom-atom daripada unsur yang sama yang mempunyai bilangan proton yang sama tetapi berbeza bilangan neutron. Kita lihat satu contoh lagi supaya kamu lebih faham. Jadi sekarang kita lihat isotop untuk karbon. Jadi karbon, nombor proton adalah 6. Jadi ini maksudnya karbon mempunyai 6 proton di dalam nukleusnya. So isotop untuk karbon,
dia boleh wujud sebagai karbon 12. Now, karbon 12, bilangan proton ada 6, ini di nukleus dia, dan ada 6 neutron. Karbon juga boleh wujud sebagai karbon 13. So, karbon 13 ini dia ada 6 proton, masih lagi sama, tidak akan berubah, bilangan proton sentiasa sama. Tetapi yang berbeza sekarang bilangan neutronnya, sekarang dia ada 7. So, that's why kita tulis sebagai karbon 13. 6 tambah 7, 13. Okay. Boleh juga wujud sebagai karbon 14. Jadi, karbon 14, proton masih lagi sama. Sebab dia masih lagi unsur yang sama. Okay. Tetapi sekarang neutron dia ada 8. So, 6 tambah 8 adalah 14. Jadi, ini kita panggil sebagai isotop untuk karbon. Dia adalah atom-atom karbon, semua atom karbon kan, yang mana setiapnya mempunyai bilangan proton yang sama, tetapi bilangan neutron berbeza. Kita lihat satu contoh lagi lah, supaya kamu lebih faham. Okay? Isotop untuk oksigen pula. Jadi oksigen nomor protonnya 8. Ini bermaksud atom oksigen memiliki 8 proton di dalam nukleusnya. Jadi oksigen dia boleh wujud sebagai oksigen 16. Jadi oksigen 16 nombor proton 8 lah. Sebab dia oksigen kan. Neutron 8. So 8 tambah 8 16. Boleh juga wujud sebagai oksigen 18. Okey, jadi oksigen 18 bilangan proton masih sama, tidak berubah sebab dia adalah merupakan unsur yang sama. Ini bermaksud bilangan proton sama, nombor proton sama, masih juga 8. Tetapi neutron dia berbeza iaitu 10. So 10 tambah 8 18. Okey, jadi cikgu harap kamu faham maksud isotop Jadi isotop ini biasanya ditulis nombor nukleonnya sahaja. Macam yang tadi karbon 12. So 12 itu adalah nombor nukleon untuk kasih beza isotop. Karbon 12, karbon 13 semua. So nombor di belakang nama unsur itu mewakili nombor nukleon. Di mana? Ingat nombor nukleon adalah sama dengan bilangan proton campur bilangan neutron. Dia adalah hasil tambah. Nukleon daripada perkataan nukleus, dalam nukleus suatu atom mengandungi proton dan neutron. So, kita tambah bilangan untuk kedua-dua proton dan neutron untuk mendapatkan nombor nukleon. Jadi contoh dia, isotop hidrogen yang mempunyai 1 proton dan 2 neutron akan ditulis sebagai hidrogen 3. Okay, so 3 itu nombor nukleon, yaitu 1 tambah 2. 1 proton tambah dengan 2 neutron kita dapat 3. So ini nomor nukleonnya. Oke, jadi cikgu harap kamu faham maksud isotop. Sekarang kita akan menentukan bilangan proton, neutron dan juga nombor nukleon dalam isotop. Oke, jadi kita ada jadwal ini. Dalam jadwal ini dia menunjukkan 3 isotop, 3 unsur. Oke, di mana kita ada klorin, isotop untuk klorin, kita ada isotop natrium dan juga isotop untuk bromin. Oke, jadi kita lihat dulu yang klorin. Oke, so kita tumpukan yang warna kuning Jadi yang pertama ini adalah klorin 35. Untuk isotop ini, maklumat yang diberikan adalah bilangan neutron saja. Bilangan neutron dia 18. Jadi sekarang macam mana kita mau cari bilangan proton dengan nombor nukleon. So kita rujuk semula yang tadi cikgu terangkan bahawa nombor di belakang nama unsur ini dia mewakili nombor nukleon. This one, nombor nukleon. Okay. Jadi kita boleh tulis terus nombor nukleon adalah 35. Kemudian tadi cikgu ada terangkan bahawa nombor nukleon ini adalah hasil tambah bilangan proton dan juga bilangan neutron. Dia punya jumlah.
Maksudnya sekarang untuk kamu mencari bilangan proton, kamu tolak saja 35 tolak 18. So 35 tolak 18, 17. Oke, so selesai. Now next one, klorin 37. So untuk klorin 37, maklumat yang diberikan adalah nomor nukleon saja 37. This one 37. Jadi sekarang kita mau cari proton dan juga neutronnya. Senang saja bila kita ada klorin 35 ini kita sudah cari nomor proton. Memandangkan ini merupakan isotop, unsur yang sama, maka klorin 37 pun mempunyai bilangan proton yang sama macam klorin 35 yaitu 17. Dia sama. Okay? Dia adalah unsur yang sama, maka bilangan proton adalah sama. Jadi sekarang tinggal kita cari neutron. Jadi neutron kita tolaklah. Nomor nukleon tolak dengan bilangan proton. So 37 tolak 17 kamu dapat 20. Oke, boleh paham setakat ini? Cikgu harap kamu paham. Kamu paham saya di sini kan senang sudah yang seterusnya. Oke, next one kita pergi kepada unsur natrium. So natrium dia mempunyai satu pasang isotop sini, natrium 23 dan juga natrium 24. Oke, kita lihat yang pertama dahulu. Isotop natrium 23. Maklumat yang diberikan adalah bilangan proton. So, kita tahu nomor ini mewakili nomor nukleon. Jadi, nomor nukleon 23. Jadi, untuk cari neutron, tahu? Tolak saja kan? 23 tolak 11. 12. Oke, next one, natrium 24. Laju sudah nih kalau kamu sudah paham. Oke, so untuk natrium 24, kamu ada bilangan neutron di sini 13. Jadi kita mau cari bilangan proton dan juga nomor nukleon. Ini senang saja nih. Oke. Yang ini kita boleh tulis terus bilangan proton 11. Sebab kita rujuk yang di atas. Dia adalah unsur yang sama kan? Natrium. So 11. Untuk cari nomor nukleon, sama ada kamu tambah 11 tambah 11 tambah 13 kamu dapat 24. Ataupun ambil terus nomor yang di belakang natrium ini. 24. Oke. Nah, unsur yang ketiga, bromin. Jadi, bromin 79. Dia berikan nomor nukleon sahaja. Mau cari bilangan proton dan juga bilangan neutron. Macam mana mau cari? So, yang ini kamu boleh rujuk bilangan proton yang di bawah ini, bah. Sebab dia unsur yang sama kan, bromin. So, maksudnya kalau di bawah ini 35, ini pun 35. Unsur yang sama, bromin. So, unsur sama, dia mempunyai bilangan proton yang sama. Cikgu selalu salah tekan tuh di sini. Oke, so 35. Now, macam mana mau cari neutron? Kita tolak. 79 tolak 35. Kamu dapat 44. Oke. So, di sini, macam mana mau cari? Bromin 81. Bilangan proton kita tahu 35. Macam mana mau cari dua ini? Oke, so kita rujuk this one. Ini adalah nomor nukleon 81. Jadi untuk mencari bilangan neutron, kita tolak saja 81 tolak 35, kamu dapat 46. Oke? Cikgu harap kamu paham. Oke, next one kita lihat kegunaan isotop. Jadi isotop ini, dia sebenarnya banyak kita gunakan karena teknologi kita pun semakin berkembang. Dan isotop dalam bentuk radioisotop itu paling banyak digunakan tanpa kita sedari. So, apa itu radioisotop? Okay. Nah, radioisotop ini dia merujuk kepada isotop yang tidak stabil, yang memancarkan sinaran radioaktif. Oke, jadi atom-atom daripada unsur yang sama, ada satu atau dua isotopnya itu bersifat radioaktif, yaitu boleh memancarkan sinaran radioaktif kerana dia tidak stabil. So, isotop ini yang kita panggil sebagai radioisotop. Contohnya karbon. Karbon 12 ini merupakan karbon yang biasa, dia bukan bersifat radioaktif. Oke. Tetapi kita ada satu isotopnya yaitu karbon 14. Karbon 14 ini tidak stabil. Dia bersifat radioaktif. So, karbon 14 kita panggil sebagai radioisotop. Alright? Jadi, walaupun radioisotop ini dia memancarkan sinaran radioaktif, so dia
sedikit bahaya, tetapi kalau kita kendalikan dengan betul, dia sangat bergunalah, sangat berfaedah. Di mana kita gunakan radioisotop ini dalam pelbagai bidang, antaranya bidang perubatan, pertanian, perindustrian, penjanaan tenaga elektrik, dan juga dalam bidang penyelidikan. Kita lihat beberapa contoh ya. Tidak banyak cikgu berikan contoh, sebab yang ini kamu pernah belajar pada tingkatan 3 dahulu. So, nanti kamu imbas kembali ya. Jadi yang pertama sekali dalam bidang perubatan, ini adalah mesin radioterapi. Okay? Radioterapi maksudnya rawatan menggunakan sinaran radioaktif. So, dalam bidang perubatan, kita menggunakan sinar gamma yang kita perolehi daripada kobalt 60. Okay? So, sinar gamma ini digunakan dalam radioterapi. Tujuannya untuk membunuh sel kanser. Okay? And the next one, yang ini adalah dalam teknologi makanan. Jadi dalam bidang teknologi makanan, sinar gamma daripada kobalt 60 itu kita gunakan untuk memproses makanan. Antara tujuan dia, kenapa kita menggunakan sinar gamma? Kerana sinar gamma ini dia boleh membunuh mikroorganisma. Okay? Dia boleh membunuh mikroorganisma tanpa mengubah kualiti makanan tersebut. Terutama sekali pada sayuran ataupun buah-buahan. Okay? Jadi apabila kita bunuh mikroorganisma, ini indirectly dia akan memanjangkan jangka hayat produk. Produk itu tidak cepat rosak. Okay? Turut sama membunuh perosak, terutama sekali di dalam bijirin kan. Kan kalau kadang-kadang beras kita tu kalau kita simpan lama ada serangga bahkan yang tumbuh. Selain daripada itu, sinar gamma juga boleh mengelakkan percambahan. Terutama kalau yang macam ubi kentang, macam bawang kan. Kalau negara itu dia mau ekspor, okay. So untuk barang makanan itu sampai dalam keadaan yang baik, dia kenakan sinar gamma supaya tidak bercambah bah. Nanti kalau tidak sampai negara yang import kamu punya produce itu, kamu punya kentang habis tumbuh sudah berakar-akar, sudah bertunas kan. Okay, so dia mengelakkan percambahan lah. Dan yang ini adalah dalam bidang penyelidikan untuk pertanian. Okay, di mana kita menggunakan fosforus 32. Fosforus 32 ini salah satu dia punya kegunaan, kita akan suntik. Kita suntik fosforus itu ke dalam akar tumbuhan. Okay, so yang ini untuk mengkaji kadar penyerapan baja fosforus dalam tumbuhan. Sebagai penyelidikan lah, so kita suntik, kita akan gunakan tiup Geiger Müller ini untuk melihat kadar penyerapan tersebut. Okay, so itu sahaja. Tidak banyak. Cikgu harap kamu faham. Thank you very much. Stay safe. Bye.